Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam. Tabaraka wa salama tasliman kasiran kasira amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tuan-tuan, bapa-bapa sekalian dan ibu-ibu sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala bila dia bercakap dalam Quran ni, semua yang dia cakap tu adalah benar. Setiap lain bila dia bercakap waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihah wa qala innani minal muslimin. Perkataan siapa yang lebih baik dari perkataan mengajak manusia kepada Allah, dan dia beramal saleh, dan dia berkata aku adalah orang muslim. Ayat ini kena ditafsirlah. Setengah orang dia tak boleh faham ayat ni, kan? Mana apa ni? Mana apa? Mana saat dia tafsir ayat ni, kita bukan hanya ajak orang kepada Allah, kita juga kena beramal. Mana kalau kita buat kerja dakwah, kita bukan buat kerja dakwah, kita juga kena beramal. Baru kita jadi orang muslim, menyerah diri. Tapi saya tak buat tafsir macam ni. Saya tafsir Allah bagi tahu perkataan yang baik itu ialah perkataan mengajak manusia kepada Allah. Dan apabila satu orang mengajak manusia kepada Allah, maka dengan niat nak sukakan Allah, dengan cara yang Allah suka, cara Muhammad SAW, maka Allah akan gembira pada dia dan bagi dia iman. Bagi dia iman yang kuat sehingga dia dapat beramal saleh. Dan apabila dia beriman dan beramal saleh, maka dia jadi orang muslim. Muslim orang yang menyerah diri sepenuhnya pada kehendak Allah. Lain tafsir Maulana Sa'ad tu dengan tafsir saya. Allah bagi tahu ayat ni untuk bagi tahu kita bahawa kalau kita mau jadi orang beriman, kerja yang kita kena buat ialah selalu bercakap yang baik. Apa dia percakapan yang baik? Selalu mengajak manusia kepada Allah. Apa maksud selalu mengajak manusia kepada Allah? Selalu mengajak manusia kepada kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi setiap orang Islam yang mengucap kalimah ni, dia kena tahu nak jadi baik,
nak jadi orang yang beriman kuat, nak jadi amal yang soleh, dia kena buat kerja mengajak manusia kepada Allah. Dalam ayat yang lain Allah bagi tahu, katakanlah Muhammad, inilah jalanku, mengajak manusia kepada Allah. Allah bagi tahu pada Nabi, so bagi tahu pada semua orang yang beriman, yang mengucap kalimah ini, bahawa kamu kena ikut jalan aku. Jalan aku ni ialah buat kerja mengajak manusia kepada Allah dengan basirah. Jadi apabila kamu buat kerja mengajak manusia kepada Allah dengan basirah, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah, apabila kamu mengajak manusia, kul hazihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin, iaitu bila kamu mengajak manusia kepada Allah dengan basirah, keyakinan, maka kamu akan dapat iman yang kuat seperti aku. Semua orang Islam kena ikut Nabi. Sebab itu Allah bagi tahu pada Nabi, so bagi tahu mereka, kul hadhihi sabili, katakanlah inilah jalanku. Mana ikutlah aku. Sayang kau akan jadi macam aku. Kena mengajak manusia kepada Allah dengan basirah. Jadi kalau kamu mengajak manusia kepada Allah dengan basirah seperti aku, maka engkau akan ikut jadi macam aku. Dua ayat ni jelas menunjukkan bahawa kerja mengajak manusia kepada Allah ini kerja Nabi dan kerja mereka yang ikut dia. Dan Allah beritahu pada Nabi, so beritahu, inilah kerja aku dan kerja mereka yang ikut aku. Tak mahu juga. Orang Islam seluruh dunia tak faham. Orang Islam seluruh dunia macam Samad ni, macam ini, tak tahu ayat ni. Yang belajar bahasa Arab konon-konon boleh faham Quran pun tak faham. Jarang ayat ni dia orang baca. Inilah perkara pertama. Kalau mahu jadi baik, pertama, kerja kamu mesti kerja orang baik. Kamu tak buat kerja orang baik, kerja pencuri, takkan pula jadi orang baik. Kenapa Allah tak kata, inilah jalanku mengajak orang mencuri? Agak-agak itu ada tak orang, mesti orang riuh rendah lah kan. Quran beritahu, katakanlah Muhammad, inilah jalanku mengajak orang mencuri atau bercakap bohong. Tak ada. Kenapa orang Islam semua tak memahami ayat ni? Tak mau sebut pun ayat ni. Dalam kuliah-kuliah mereka tak ada. Kerana mereka ni bodoh. Sangat bodoh. Kamu kalau nak jadi baik, kena ikut kerja orang baik. Takkan nak ikut kerja pencuri, kerja penipu. Ini ikut kerja orang penipu macam Pendi nak jadi baik. Tak betul lah. Cuba Pendi buat kerja mencuri, boleh jadi macam Nabi kita? Tahu pun. Nak jadi macam Nabi, kena ikut kerja Nabi. Sebab itu Allah bagi tahu pada Nabi, katakanlah pada dia orang, inilah kerjaku, jalanku. Kalau
kamu tak buat kerja dia, macam mana nak jadi macam dia? Katakanlah, kata Allah, inilah jalanku dan jalan mereka yang ikut aku. Tak payah nak tahu seluruh Quran. Itu aja dah cukup untuk kamu memahami bahawa kerja mengajak manusia kepada Allah ni ialah kerja yang Allah beri pada Nabi-Nabi dan kepada mereka yang ikut Nabi, bukan kerja Nabi saja. Tapi mereka bagi tahu kerja mengajak manusia kepada Allah ni kerja Nabi, itu je. Di situ ayat tu, ana wa mani tabani, kerjaku dan mereka yang ikut aku. Tak ada, dia bisu aja. Banyak yang dah tahu ayat ni. Diam aja. Kenapa diam, tak nak buat kerja? Kenapa orang Islam tak nak buat kerja ni? Sedangkan ayat tu jelas, bukan tersembunyi-sembunyinya. Kenapa? Kenapa? Selamat diam aja. Enak? Tak nak buat. Sebab tak suka lah kan nak buat kerja Nabi. Itu Nabi. Sedangkan dalam itu kerja aku dan mereka yang ikut aku. Mana ada Allah bagi tahu itu Nabi je punya kerja. Jelas dan terang kerja kamu dan yang ikut kerja kamu dan mereka yang ikut kamu. Macam mana orang Islam boleh kata kerja dakwah ni, kerja mengajak manusia kepada Allah bukan kerja dia? Hukumnya fardu. Macam mana fardu mengajak manusia kepada Allah untuk Nabi-Nabi, dia fardu untuk yang bukan Nabi, yang ikut Nabi. Mana boleh tak buat kerja ni? Tapi mereka tak nak buatnya. Dah tu yang dah ikut jemaah tabligh ni ada juga ni. Dia kata ayat ni jelas ni. Tapi dia tak faham bahawa mengajak manusia kepada Allah tu maknanya mengajak manusia yang belum mengucap kalimah supaya mengucap kalimah. Dia tak faham macam tu. Dia kata kerja mengajak orang Islam supaya solat, puasa, zakat, gitu. Dia tak faham tak? Macam jemaah tabligh. Yang tadi tak faham mengajak manusia kepada Allah tu, mengajak orang bukan Islam ucap kalimah, dia tak faham. Dia kata mengajak manusia kepada Allah tu mengajak orang Islam supaya semayang. Supaya keluar 3 hari, 40 hari, itulah. Jadi mereka pun buat cara sendiri, faham sendiri, ajak orang lain juga macam itu. Jadi mereka ingat mereka buat kerja mengajak manusia kepada Allah. Rupanya tidak. Kita mengajak orang ke masjid, mengajak orang semayang, mengajak orang puasa, tak sama dengan mengajak manusia kepada Allah. Allah tengok perkataan. Mana ada sebut mengajak kepada puasa, semayang? Tak. Macam mana dia tipu juga. Jadi orang biasa yang tak baca Quran, dia ikut ajalah. Dia malas baca Quran. So dia tak mahu usaha dakwah bukan Islam ni. Sedangkan di dalam Quran tu jelas mengajak manusia kepada Allah, mengajak manusia yang tak mahu Allah supaya mahu Allah, tak mahu mengucap supaya mahu mengucap. Dan selepas dia dah mengucap, diajak supaya dia menerima kalimah la ilaha illallah Muhammad SAW dalam hati dia ke tahap yang Allah mahu. Bukan kita menerima dekat mulut. Itu pun tak faham tak? Cukup. Jadi kerana ketidakmahuan, tidak mahu faham,
Atau Allah buat mereka tak faham sebab mereka sendiri tak nak faham. Jadi mereka pun terus menerus buat kerja salah. Tabligh di seluruh dunia terus menerus buat kerja salah. Tak nak buat dakwah orang Islam. Sebab mereka kata kita kena mulakan usaha dulu untuk baiki orang Islam. Orang Islam kena dibaiki dulu. Inilah dia punya arahan. Mana arahan tu dapat? Ayat mana? Ayat Quran yang mana? Ada ayat Quran? Kamu kalau baca Quran ada tak? Iaitu orang Islam kena beri tumpuan kepada orang Islam dulu. Orang bukan Islam ni tak payah. Jadi ini semua kefahaman yang salah. Jadi apabila kefahaman salah, perbuatan salah, result salah. Sebab itu orang jemaah tabligh dia tak ada iman kuat. Walaupun keluar 4 bulan, 40 hari, 4 bulan pergi Brazil, 4 bulan pergi mana-mana tempat belanjanya, kan? Tapi mereka jumpa orang Islam aja. Bukan Islam, kalau dia nak masuk Islam dia layan lah, kalau tidak tak ada. Jadi mereka ni tak buat kerja cara betul. Akibatnya kesannya tak ada, iman tak naik. Kita kalau tak taat perintah Allah, iman kita turun. Itu aja. Kalau kita taat perintah Allah cara betul, iman kita naik. Kan? Saya dulu buat usaha jemaah tabligh. Bukan saya tak buat kerja. Banyak saya buat kerja. Beria-ia usaha supaya orang Islam ni jadi baik. Ajak dia keluar pasal. Selain dia dapat ramai mereka keluar dan semayang, iman saya tak naik. Semayang saya tidak khusyuk. Saya dah buat usaha lama. Itulah namanya kerugian. Kita buat usaha yang salah, Allah tak suka. Tak. Usaha yang salah tu bukan usaha yang dibuat seperti Nabi buat. Walaupun tengok sana keluar, pergi sana balik, kan? Satu orang tu saya sanggup kena injek COVID asalkan saya dapat keluar. Kalau yang ketiga ni kena, saya sedia juga. Demi Allah. Yalah. Jalan kerja tak betul. Kalau semayang sikit pun tak betul, tak boleh. Dia kena betul-betul macam apa yang Nabi buat. Macam tu juga kerja dakwah. Tertib dia semua kena perfect. Tak boleh ditokok tambah yang salah. Kerana ini semua wahyu. Ini semuanya dari Allah, dari langit. Diberitahu kepada Nabi. Dan Nabi tunjukkan dari mana cara melakukannya. Kita tak mau buat macam mana Nabi buat. Tentulah apa yang kita buat tu tadi salah, tak disukai oleh Allah. Nabi kita buat dakwah bukan Islam. Kita tak nak buat dakwah bukan Islam. Katalah Nabi tiba-tiba lah dihantar oleh Allah hidup balik. Kan? Agak-agak Nabi buat dakwah tak bukan Islam? Atau tak?
Nabi akan ikut jemaah tabligh? Ha? Siapa cakap Nabi akan ikut jemaah tabligh? Dah kenapa jemaah tabligh tak nak ikut? Bila kalau Nabi hidup sekarang, Nabi takkan ikut jemaah tabligh. Dia akan dakwah orang bukan Islam. Dan orang Islam, dia akan buat usaha supaya buat kerja dakwah. Jadi, kerana tak faham atau diubah suai, jadi tak faham. Jadi orang Islam yang lain, dia memang tak minat langsung. Nak buat usaha ni betul ke, nak buat usaha ni salah ke, lantak. Kami tak minat dakwah ni, dia kata. Dia tengok orang jemaah tabligh, korban dia. Tinggalkan keluarga. Banyak belanja duit. Memang banyak susah tak? Bukannya tak ada. Saya tahulah. Tapi semua kesusahan itu, kalau bukan dibuat dengan cara yang Allah mahu, dia tak akan jadi kesan diterima dan iman kita tak naik. Allah Subhanahu Wa Taala memberi kita Quran, memberi kita Nabi, supaya kita dapat faham apa dalam Quran tu. Ini tak, kita tak ada kisah nak buat dakwah ke tidak. Begitu lama orang Islam tak buat dakwah. Adakah perkataan waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah ni baru je dalam Quran tu atau dari dulu lagi? Bila? Waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Bila ayat tu ada? Dulu lagi. Tapi kenapa mereka tak buat kerja dakwah? Kenapa orang dulu-dulu tak buat kerja dakwah? See? Because mereka membelakangkan Quran. Mereka tak mau ikut Quran. Mereka membelakangkan Quran. Semua ayat-ayat Al-Quran tu banyak yang tak diamal. Kan? Dibiarkan aja. Yang ada semayang, tahajud, setengah-setengah ikut, puasa, lepas tu haji. Sikit-sikit aja dia buat. Sebab dalam 5 rukun Islam, kerja dakwah tak ada. Itulah sebab utama dakwah ni tak dibuat. Yang pertama, mengucap. Walau ada dalam Quran, tapi tak dipaham jadi 5 rukun Islam. Dia tak ada Allah turun dalam Quran. Ini hadis Jibril turun. Allah hantar Jibril ajar pada Nabi dan sahabat apa itu rukun Islam. Dia bukan dalam ayat Quran. Allah beritahu. Kalau Allah beritahu 5 rukun Islam. Pertama, tak ada Allah buat macam tu. Tapi ayat-ayat Al-Quran tu, kalau kita baca betul-betul, kita akan dapat faham yang betul lah kan. Orang macam Sufyan yang cinta dunia, yang cinta hidup di dunia ni, dia takkan nak faham. Sikit pun dia tak nak faham.
Dia hanya mau makan, minum, bersetubuh, beranak, dah. Kan? Hanya bawa anak ke sungai kalau lahir. Kalau dia besar sikit bersunat, lepas tu berjodoh, kahwin, dah. Selesai. Dia tak ada minat lain. Jadi apa nak diharap tu? Orang agama pula yang semayang kat masjid, berjemaah, imam, dia minat itu saja. Habis kerja dia dah. Dia bukan nak umat Islam ni jadi betul. Baca khutbah, ikut skrip saja. Bertakwalah. Hari tiap-tiap Jumaat itu je lah. Bertakwalah. Jadi berulang-ulang kali lepas Jumaat, itulah dibaca. Dekat 1400 tahun. Seorang pun antara orang Islam sedunia ni tak memikirkan apa akhirnya kita sebut bertakwa ni. Macam mana kita nak dapat takwa? Apa itu takwa? Tak ada. Tak ada siapa tahu. Hanya tahu bertakwalah. Itu je. So, bila dah sebut tu, sahlah khutbah tu. Tak payah nak cakap lagi. Tak payah nak dapat takwa. Yang penting syarat sah khutbah. Kena sebut bertakwalah. Macam mana nak dapat takwa? Itu tak penting. Sedangkan kenapa Allah suruh kita sebut tu? Sebab Allah mahu, kerana itulah perkara paling penting, bertakwa. Nak jadi orang bertakwa ni, kena jadi orang beriman, beramal saleh tahap tinggi. Beriman, beramal saleh tahap rendah, belum lagi takwa. Tahap sederhana, belum lagi. Beriman, beramal saleh tahap tinggi, baru jadi orang takwa. Atau orang yang takut dengan Allah. Dan dalam Quran Allah bagi tahu macam mana nak jadi orang takwa, tapi tak faham. Orang beriman dengan yang gaib, mendirikan sembahyang dan membelanjakan sebahagian nikmat yang kami beri pada mereka di jalan Allah. Itu pun dia orang tak faham. Aduh. Jadi bapa, tuan-tuan sekalian, the struggle towards making this religion of Islam a living legend has not started yet. It has not started. Everybody is almost sleeping, not doing anything. They don't come to understanding of it. Only now, recently, when I've written the tafsir of the Quran, then only I have started to tell them how to gain the taqwa, how to obtain the taqwa, if only they want to follow. Otherwise, they also do not want to follow, they will not be able to have taqwa. If they look only at me, they don't understand. You must not only look at me, you must do the way. In other words, you must do the work of inviting people to good, forbidding people from evil. In your locality, you must go to every lane, road, and also in your town, suburb, in your city, in your country, in the whole world, with your wealth and time. So, for those who are having the inclination to become a person of success, you have no choice but to follow
if you do not want to follow the Quran, that means you are the person who are inclined to become unsuccessful. There's no one who can become successful unless they follow the Quran. Okay.